Al-Qa'idah As-Sabi'ata Asyarata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Al-Qa'idatu As-Sabi'ata Asyarata, kaedah yang ke-17. Al-hajatu qad tanzulu manzilatad darurati. Al-hajatu, hajat ni qad, kadang-kadang, tanzulu, turut ataupun menempati ia hajat, manzilatad darurati, pada tempat darurat. Dia tak, sebelum ni kita kata asal benda tu tak boleh, tapi boleh dengan sebab ada darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat membolehkan perkara yang dilarang. Okey, yang sekarang hari ni pula, al-hajatu qad tanzulu manzilatad darurati. Hajat ni pun kadang-kadang dia sama macam darurat juga. Kadang-kadang hajat ni, maksud dia apa? Dia membolehkan benda yang ditegah. Situ. Al-hajatu qad tanzulu manzilatad darurati. Bukan darurat, tapi hajat. Hajat ni nak lah, tapi tak dapat pun tak apa dah. Al-amsilah, contoh, minha syuri'atil ja'alah macam mana tu? Syuri'atil ja'alatu wal hiwalatu ala khilafil qiyasi. Disyariatkan akan ja'alah wal hiwalah ala khilafil qiyasi, di atas khilafil qiyas, menyalahi qiyas. Ja'alah ni upah. Macam dia kata, siapa boleh cari barang aku? Contoh dia hilang motor. Siapa jumpa motor aku nak bagi upah sekian-sekian. Tu orang panggil ja'alah. Sedangkan cari motor tu orang panggil jahil. Pekerjaan tu tak tahu kat mana motor, tak tahu kan. Hiwalah ni paling hutang. Contoh A hutang dengan B, jangan buat ustaz depan ni. A hutang dengan B hutang dengan C. Jadi A kena bayar ke B kena bayar ke C. Tiba-tiba B kata A tak payah bayar ke B lah, terus direct bayar ke C. Tu orang panggil hiwalah, paling hutang. Disyariatkan ja'alah, upah tadi itu, wal hiwalah, hutang paling tadi itu, ala khilafil qiyas, di atas menyalahi qiyas. Kalau qiyas dia, asal dia kalau benda tak tahu, kita tak boleh cari motor. Mana motor nak cari kat mana? Benda tu tak tahu. Bila mana tak tahu, tak boleh nak suruh orang. Ada. Lepas tu hiwalah, hutang. Dia hutang dia, bukan yang hutang C, bukan A, tapi B lah yang kena bayar. Tapi apa suruh A pergi direct bayar ke C tu? Tu orang panggil khilafil qiyas. Sebab apa boleh? Lima fil ja'alati minal jahalati tu. Lima fil ja'alati, kerana ma fil ja'alah, barang yang ada pada ja'alah, bayannya minal jahalati, iaitu daripada jahalah, tidak tahu. Wa ma fil hawalati, dan barang yang pada hawalah min apa tu? Min bai'idain gitu. Min bai'idaini biddaini, iaitu daripada bai'idaini biddaini, jual hutang dengan hutang. Ada jual hutang dengan hutang. Yang A tu patut kena bayar ke B, tak payah, terus bayar ke C. Seolah-olah B tu dia jual hutang C dia kepada A. Sebab apa boleh? Li'umumil hajati ila dhalika. Li'umumil hajati, kerana umum hajat, ila dhalika, kepada demikian al-ja'alah wal hiwalah. Asal dia kalau ikut kias tak boleh lah, tapi sebab ada hajat maka syariat bagi. Hak pertama. Hak kedua pula, minha yubahun nazru ilal ajnabiyyati lil muamalati wal khitbati. Yubahun nazru, haruslah an-nazru, oleh melihat, ilal ajnabiyyati, kepada perempuan ajnabi. Boleh-boleh tadi tu
lil muamalati wal khitbah, untuk jual beli, wal khitbati, dan juga untuk meminang. Asal dia kalau dalam empat mazhab, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i pun hak muktamad muka ni muka perempuan ni pun aurat, maksud dia kena tutup. Lepas tu kalau kita pergi dekat kedai tu, kalau kita beli dekat orang perempuan yang muka tutup, takut saya kita tak tahu kalau berlaku gapo-gapo kita beli dekat siapa. Kalau berlaku gapo-gapo nak khiyar esok tu betul ke dia. Jadi bila mana macam tu kena buka muka tengok hak ni si penjual. Asal dia lepas tu sama juga macam khitbah meminang tu. Kita nak kahwin dengan seorang perempuan, kita tak tahu. Kalau dia tutup muka, kita nak tahu dia tu comel ke tidak. Jadi buka muka. Kita nak jual beli, kita nak tahu dia tu muka macam mana tu, orang panggil hajat. Asal dia tak boleh tunjuk muka, hajat. Tapi al-hajatu qad tanzulu manzilatad daruri. Hajat ni kadang-kadang dia pergi kepada tempat darurat. Asal dia nak boleh buka muka ni kalau darurat saja. Tapi hajat ni, apa kita nak jual beli, kita nak tahu muka dia macam mana. Kita nak nikah dengan dia, kita nak tahu betul muka dia macam mana. Ataupun biasa dia kalau kat tempat kita ni, al-hajatu qad tanzulu manzilatad darurati, ni tangan. Ni tangan ni. Tangan ni aurat ni, lengan ni. Dah. Kecuali mazhab Imam Abu Hanifah yang kata lengan ni bukan aurat, tak apalah. Tapi kadang-kadang dekat kedai tu, dekat pasar apa semua tu, orang perempuan tu dia sinting tangan dia sampai sini. Dia bubur getah macam mana ikutlah. Jadi dia tunjuk aurat ke kat situ, berdosa ke? Al-hajatu qad tanzulu manzilatad darurati. Hajat tu kadang-kadang turun dekat tempat darurat. Jadi dia nak buat kerja payah. Dia nak buat kerja kalau dia pakai macam ni. Jadi dia sinting, orang panggil sinting ke? Dia buat sampai macam sini, jadi bila mana tangan dia dekat sini ni, baju kat sini, jadi mudah nak buat kerja. Tu orang panggil hajat, kadang-kadang duduk dekat tempat darurat. Maksud dia apa? Benda tu dibolehkan. Bukan sebab darurat, tapi sebab hajat. Gitu. Sama jugalah yang nurse, dia orang pakai tudung masuk dalam. Jadi bila tudung masuk dalam tu, jadi asal dia tudung kena duduk luar. Tudung tak kena tutup tu, wal yadrib bikhumurihinna ala juyubihin. Tapi kalau nurse tu dia tudung masuk dalam. Dekat situ apa? Dekat situ sebab ada hajat. Salah satu dia, hajat dia apa? Kalau tudung dia duduk luar, kalau dia tunduk jadi jatuh, kena pesakit, payah lekat tangan lah apa semua, jadi dia bawa masuk dalam. Jadi senang dia buat kerja. Doktor yang kat hospital tu, nurse lah, sebagai contoh itu. Minha lagi qawlu ba'dihim yajuzul muzara'atu wal mukhabaratu lil hajati ilaiha fil ma'ishati. Yajuzul mukhabaratu, haruslah oleh mukhabarah, qaulu ba'dihim, perkataan sebahagian mereka al-fuqaha, yajuzul muzara'atu wal mukhabaratu lil hajati ilaiha fil ma'ishah. Haruslah oleh muzara'ah dengan mukhabarah. Muzara'ah dengan mukhabarah ni tanam pertanian tu. Kalau muzara'ah ni tanah tu, tanah dengan benih, tanah benih dari tuan. Pekerja ambil orang lain. Ni tuan, dia ada tanah, dia bagi benih, lepas tu orang mai buat. Kalau mukhabarah pula, tanah saja dari tuan, tapi benih dengan kerja tu pekerja. Beza dia kat mana? Beza dekat benih tu. Kalau benih dari tuan, orang panggil muzara'ah. Kalau benih dari pekerja, orang panggil mukhabarah. Dekat sini ada hajat dekat sini. Bila mana tanam tak tahu nak keluar banyak mana, tapi sebab lil hajati ilaiha fil ma'ishati, kerana ada hajat ilaihima, kepada keduanya, muzara'ah dengan mukhabarah fil ma'ishati, pada kehidupan. Nak kena ada tanam, nak kena ada makanan ni, jadi syariat bagi. Minha, sebahagian ni lagi, yajuzu bai'ul maghibati fil ardi inda ba'dihim. Yajuzu bai'ul maghibat, haruslah oleh jual maghibat fil ardi. Maghibat ni benda tak ada, benda ghaib, fil ardi, di dalam bumi. Benda ghaib dalam bumi ni maksudnya benda tu duduk dalam tanah. Boleh tak kita jual?
macam biasa kita jual dekat pasar tu kan. Dia ada juga orang jual ni hak yang orang pasar tu, pemborong tu kan. Dia pergi dekat petani tu, dia kata aku nak beli ni. Kalau kawan tu benda apa duduk dalam tanah, bawang kan, potato, kentang tu semua geng-geng duduk dalam tanah tu. Aku nak beli satu kebun selalu dah. Tu. Nak beli banyak kan, maksudnya nak beli 1 ekar, 2 ekar gitu. Benda bawang, kentang tu duduk dalam tanah. Asal dia nak beli kena tengok depan-depan. Macam kita lah beli buah durian. Asal dia kalau nak beli ni kena buka lah. Moga kita tak makan kulit, kita makan buah. Jadi tapi kita beli je apa tu orang panggil durian yang dalam kulit tu, nak beli buahnya tu. Asal dia kita nak guna isi. Jadi nak guna isi kena tengok. Tapi bab apa kita beli sekali dengan kulit-kulit tu, tak ada orang beli isi saja kan. Sini. Ya juzu, sama masalah macam ni. Yajuzu bai'ul maghibati fil ardi inda ba'dihim. Haruslah oleh jual benda benda tak ada, benda tu ada lah. Benda tak ada tapi fil ardi, di dalam bumi. Dia tak ada kat luar, dia ada dekat dalam bumi. Inda ba'dihim al-fuqaha, di sisi sebahagian fuqaha, ni dia bagi contoh. Kal lifti wal fuhli wal basali. Kal lifti, seperti sengkuang. Kenal sengkuang? Sengkuang nak sebab channel lagi dah. Wal fuhli. Fuhli ni lobok. Kerek, lobok orang luar. Jangan lobok orang Kelantan. Orang Kelantan lobok ni sawi. Kok mana orang boleh jadi gitu? Saya sawi tu jadi lobok. Ni lobok hak kerek. Habis mai Kelantan hak lobok tu jadi kerek pula ada. Masalah tu kerek tu diambil pada orang Kelantan ke? Kau Kelantan ambil pada bahasa masalah. Wal fuhli ni kerek, lobok tu. Wal basal ni bawang. Wa basaliha tu, wa adasiha, bawang tu. Boleh tak kita beli dalam tanah selalu dah, beli kat petani banyak-banyak tu terus? Jawab dia boleh. Sebab apa? Limaslahatil ammatil lati la budda linnas. Limaslahatil ammah, kerana ada maslahat al-amati yang umum, allati yang la budda linnas, tidak dapat tidak linnas, kepada manusia. Tengok tu. Jadi dia sama macam masalah beli buah durian, beli apa tu buah kelapa dan sebagainya. Asal dia kita nak makan dalam, kena tengok dalam lah. Asal dia kita nak guna isi kelapa, kena tengok isi lah. Tapi kalau kita buka, rosak lah, tak tahan lama lah benda tu. Jadi bila mana dekat situ dia berhajat kepada tutup. Jadi al-hajatu qad tanzulu manzilatad darurati. Hajat ni kadang-kadang dia duduk dekat tempat darurat. Dibolehkan juga benda yang tak boleh dengan sebab ada hajat. Gitu. Dia begini. Falau syurita li bai'ihi ikhrajuhu daf'atan wahidah. Falau syurita, maka kalaulah syurita, disyaratkan li bai'ihi, untuk belinya al-mazkur. Baik ni jual, li bai'ihi, untuk jualnya al-mazkur. Kalau lah syarat nak jual bawang ni, nak jual kerek, nak jual sengkuang ni, kena ikhrajuhu daf'atan wahidatan. Kena ikhrajuhu, kena mengeluarkan dia al-mazkur, sengkuang, bawang semua tadi tu, daf'atan wahidah, sekaligus. Kalau lah syariat buat syarat ni, kalau nak beli bawang, kena buka, kena keluar daripada tanah. Moga dalam tanah kita tak tahu. Jawab dia, kana fi dhalika minal masyaqqati wa fasadi amwalin. Kana fi dhalika, nescaya adalah pada demikian asyartul mazkur, syarat dhalika syarat tadi tu, minal masyaqqah, ada masyaqqah, ada kepayahan, wa fasadi amwalin, dan ada fasadi amwalin, rosak harta. Moga bila buat keluar, jadi dia jadi rosak. Sedangkan mungkin si pembeli tu nak ambil sikit-sikit macam mana ikut dia lah. Ma la ya'ti bihi syar'un, barang yang tidak datang dengan dia ma tadi tu oleh syarak. Satu. Wa in muni'a bai'uhu illa syai'an fa syai'an. Wa in muni'a, tadi kita kata kalau lah syarat dia nak beli kena buat keluar belaka. Jadi kalau kawan tu nak beli 1 ekar, kena buat keluar habis semua bawang 1 ekar, rosaklah bawang yang lain. Okey. Wa in muni'a bai'uhu illa syai'an fa syai'an, dan jika ditegah bai'uhu oleh jual je al-mazkur. Al-mazkur ni maksudnya bawang apa semua tadi itulah.
illa syai'an fa syai'an, kecuali sesuatu demi sesuatu. Tak boleh. Kalau nak buat jual beli juga mesti kena sikit demi sikit. Kalau nak beli 1 ekar tak boleh. Kalau nak beli sepetak sikit. Sebab apa? Sebab syarat dia nak beli mesti kena buat tubik dulu. Kalau lah syariat kata macam tu, dia beritahu kullama akhraja syai'an ba'ahu, kullama, setiap kali akhraja syai'an, mengeluarlah oleh syakhsun, oleh si petani tadi tu, syai'an akan sesuatu, ba'ahu menjual oleh syakhsun tadi tu, hu akan syai' tu. Kalau syarat dia boleh buat keluar, buat tubik pada tanah baru jual, tubik pada tanah baru jual. Fa fi dzalika minal jarahi wal masyaqqati wa ta'tili masalihi arbabi tilka amwali wa masalihil mushtari. Fa fi dzalika, maka pada demikian, fa fi dzalika kullama akhraja ila akhir, fa fi dzalika, maka pada demikian kena buat keluar sikit-sikit ni, minal jarahi, ada jarah ni fi ni min haraj, jarah pula minal haraji, daripada haraj ni payah, wal masyaqqati, masyaqqah pun payah juga, ada payah dekat situ, wa ta'tili masalihi arbabi tilkal amwal, wa ta'til, dan mensia-siakan masalihi, maslahat arbabi tilkal amwal, bagi tuan-tuan demikian tu harta, wa masalihil mushtari, dan maslahat bagi pembeli. Ma la yakhfa dhalik, barang yang tidak sembunyi lah oleh ma tadi tu, dhalik, barang yang tidak sembunyi ia ma. Wadhalika, dan bermula demikian, wadhalika ma dzukir minal haraj tadi tu, khabar dia kainun mimma la yujibuhu syari'u, mimma adalah sebahagian daripada barang, la yujibuhu asy-syar'u, la yujibuhu, yang tidak mewajib akan ma tadi tu, asy-syari'u, oleh syari', oleh syariat. Syarak tak wajibkan, sebab payah kalau gitu. Wala taqumu masalihun nasi bidzalika albattata, wala taqumu, dan tidak menempati, masalihun nasi, oleh maslahat manusia, bidzalika, dengan demikian la yujibu syar'un tadi tu, albattata, sama sekali. Intaha zadul mu'ad, alif ha tu dia short form intaha. Intaha tu selesai, zadul mu'ad tu nama kitab, dia ambil dari kitab zadul mu'ad. Jadi faham pada sini, hajat tu kadang-kadang boleh dia menempat di tempat darurat. Sama macam tangan ni aurat, tapi dekat pasar kalau payah perempuan tu dia boleh selok sampai sini. Sebab apa? Sebab gitulah. Orang panggil hajat dia nak buat kerja tu. Al-qaidatu as-saminata asyarata, kaedah yang ke berapa ni? 18. Idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma darara biltikabi akhaffihima. Ini kaedah ni masyhur waktu bila? Waktu pilihan raya. Idza ta'arada mafsadatan, idza ta'arada, apabila berlawanan, mafsadatan, oleh dua benda buruk. Mafsadat ni dua benda tak molek. Jawab dia, ru'ya a'zamuhuma darara, nescaya dipelihara, a'zamuhuma darara, yang paling besar dari kedua mafsadat ni, darara nisbah darurat, biltikabi akhaffihima, dengan dibuat akhaffihima, yang biltikab ni dengan dikerjakan, dibuat akhaffihima, yang lebih ringan daripada keduanya darurat. Sebab sini idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma darara biltikabi akhaffihima, apabila berlawanan oleh dua darurat, kena ru'ya, dijaga darurat yang lebih besar dengan dibuat darurat yang lebih ringan. Al-amsilah, contoh. Yajuzu syaqqu batnil mayyiti idza kana fi batnihi waladun turja hayatuhu. Yajuzu, harus, syaqqu batnil mayyit, belah batnul mayyit, syaqqu batnil mayyit, harus belah perut mayat, potong perut mayat.
Bila boleh tu? Idza kana fi batnihi waladun turja hayatu. Idza kana fi batnihi, apabila ada dalam perutnya mayat tadi tu waladun, anak, turja hayatu, yang diharap hayatu akan hidupnya anak. Jadi mayat ni kita tak boleh nak apa tu? Nak potong-potong dia tu. Musul tu kita tak boleh. Syariat tak bagi. Dia mau pergi ambil mayat, pergi kerak-kerak. Tak boleh. Kianat. Lepas tu mayat tu kena mandi, kena tutup molek-molek. Kecuali kalau tak ada arah. Sebagai contoh, tak ada arah, ada anak dalam perut. Jadi anak tu kita duk ingat anak tu hidup. Kita rasa budak tu hidup. Moga kita tak tahu dia duduk dalam perut, tapi besar keyakinan kita kata budak tadi tu hidup. Jadi kerak mayat syariat tak bagi. Selamatkan nyawa syariat suruh. Mana yang darurat lebih besar? Kerak mayat, kerak je lah. Kawan tu dah mati dah. Dia sakit tak tahu ikut dia lah kan. Tapi dia dah mati dah kan. Lepas tu nak masuk tanah juga. Tapi budak ni kalau kita biasa lagi dia mati. Jadi nak jaga budak lebih penting. Jadi tak apalah, kerak mayat pun tak apalah. Itu tu orang panggil idza ta'arada mafsadatan, apabila berlawanan dua keburukan. Satu, kalau keburukan yang pertama, kerak mayat. Syariat tak bagi, dia mau kianat kerak mayat. Yang kedua, biar budak mati. Kalau biar je tak kerak, budak tu mati. Jadi jawab dia, kena jaga yang darurat lebih besar dengan dibuat darurat yang lebih kecil. Darurat lebih besar tu apa? Biar biar budak tu mati. Darurat lebih kecil, kerak mayat tu. Jadi tak apalah kerak mayat tadi tu. Sebab tu dekat hospital tu dia ada dia orang panggil postmortem. Postmortem tahu? Dia nak macam pejabat pos juga. Bukan lah. Postmortem ni kalau lah kata macam mayat ni dia kena bunuh ke apa tak tahu juga. Yang dekat hospital tu dia ada orang tu dia tahu dia kerat mayat tadi tu dia boleh cari penyakit, dia boleh jumpa macam mana tak tahulah. Oh, kawan ni bukan mati saja ni mati kena bunuh ni. Kerat mayat syariat tak bagi. Satu lagi, kita ada kisos dan sebagai dia. Jadi kalau betul kena bunuh, kena kisos, kena bayar dan sebagai dia. Satu lagi syariat tak bagi. Jadi dekat sini mana yang lebih teruk? Lebih teruk tadi itulah kisos pembunuhan tadi tu. Jadi syariat bagi buat yang lebih kecil, kerat mayat apa dengan sebab nak boleh tahu, nak boleh dapat kisos pembunuhan tadi itu. Faham sini? Dia sama tu pilihan raya. Waktu pilihan raya dia orang duk sebut gini, akhafud dararain. Jadi sekarang ni kita ada dua pemimpin, bukan pemimpin, apa tu orang panggil apa tu? Wakil rakyat, dua wakil rakyat. Tak jadi lagi. Waktu pilihan raya dia mari cari kita, dah menang, tak jumpa dah. Tahun depan pula baru jumpa dia. Lepas tu kita nak pilih A ke nak pilih B? Kalau A tu molek, pilih A lah. Jelas-jelas dah. Kalau A molek, B tak molek, pilih A lah. Masalah dia A dengan B dua-dua tak molek. Tak boleh pakai dua-dua. Tak kisahlah parti mana-mana pun. Lepas tu nak pilih hak mana? Apabila berlawanan di antara dua kerosakan, A pun merosak, B pun merosak. A pencuri, B penyamun. Contoh. Jadi buat yang jaga yang darurat lebih besar dengan buat darurat yang lebih kecil. Jadi kita pilihlah yang darurat dia lebih sikit di antara dua orang ni. Penyamun dengan pencuri, mana lagi teruk? Kita pilih pencuri. Kok mana pilih pencuri? Pencuri jahat. Pencuri dia nampak kita dia lari, tapi dia ambil barang kita juga. Penyamun tu dia zaman dulu penyamun tu Piramli 40 penyamun tu. Kita duduk jalan, dia main tunggu tengah jalan. Kita tengok dia, kita kena lari. Penyamun jahat lagi. Kalau pencuri kalau kena tangkap potong tangan je. Penyamun kalau kena tangkap orang panggil kutong otorik. Potong tangan, potong kaki, potong bersilang potong bersilang macam tu. Jadi kita pilih pencuri daripada penyamun. Faham sini? Sama juga orang beritahu. Kalau ada satu pemimpin hak Muslim, satu lagi non-Muslim, kita nak pilih hak mana? Tapi kalau dua-dua jahat, kalau dua-dua baik, pilih hak Muslim hak baik lah. Kalau dua-dua jahat, pilih Muslim hak jahat. Nak tak ada arah nak buat macam mana dah. Kalau hak satu ni Muslim ni jahat, tapi hak non-Muslim ni baik, pilih hak mana? Jadi sebahagian dia kata macam ni,
pilih hak muslim hak jahat juga. Kok mana boleh kecek gitu? Sebab darurat daripada muslim yang jahat dengan darurat daripada non-muslim yang baik, darurat non-muslim tu lebih teruk. Sebab apa? Sebab kita pilih pemimpin ni, kita pilih wilayah, kita pilih penjaga kita. Dan kita dah pilih dia dah, lepas tu dia nak buat apa kita tak ada arah dah, kita kena ikut dia lepas tu. Nak kena tunggu 5 tahun pula. Kita zaman kita macam tu. Jadi kalau kita pilih hak-hak jahat, hak orang Islam, habis kuat dia nipu macam tu dah. Dia orang panggil sakau. Ambil duit apa begitu dah. Tapi dalam bab agama dia tak kacau. Moga dia sama-sama Islam dengan kita, walaupun dia semayang tak semayang tu suku kira lah, bini dia tutup aurat tak tutup aurat, tapi biasa dia dalam bab agama dia tak kacau. Satu. Tapi kalau kita pilih pemimpin yang non-muslim, dalam bab agama kita tak sama dengan dia, jadi boleh jadi ihtimalat dia akan kacau agama kita. Mula-mula buat tu isu Islam, isu kalimah Allah, lepas tu isu semayang, isu azan dan sebagainya. Bahkan dia boleh pindah perlembagaan macam ni yang berkaitan dengan agama. Jadi mana yang lebih teruk? Darurat hilang agama, darurat yang berkaitan dengan agama ke, ataupun darurat yang berkaitan dengan harta? Confirm lah yang berkaitan dengan agama ni lagi teruk. Jadi bila mana macam tu, buat darurat yang lebih ringan. Pilih yang berkaitan dengan harta. Lepas tu sebab apa? Sebab nak jaga daripada kena darurat yang lebih teruk itu berkaitan dengan agama. Jadi tubik kesimpulannya, ni salah satulah ulama kata, faham pada kaedah ni, kalau berlaku di antara dua orang, dua-dua sama jahat, pilih yang paling ringan. Lepas tu kalau dia antara ambil. Kalau dia antara satu muslim dengan non-muslim, pilih muslim. Sama macam tu juga ada sebahagian orang macam orang tabligh gitu. Dia tak usah mengundi. Mai pilihan raya dia tak usah mengundi. Dia kata mengundi gapo? Bukan Islam ni, bukan cara nak happy ni. Kata dia lah. Lepas tu mengundi gapo? Jadi pun jahat supaya tu juga. Hak naik pun tak boleh pakai belaka. Ahli politik ni. Jadi nak mengundi dengan tak mengundi ni mana lagi molek? Memang kalau kita mengundi, hak naik tu supaya tu juga. Kita tak boleh jumpa dia balik. 5 tahun lepas tu boleh jumpa. Kecuali itulah YB Duyung tu. Bagus YB tu dah. Kenal demo YB Duyung? Tak kenal dah. Demo tak ada answer dah. Nanti raya balik tengok. Tapi dia ada dua. Kalau kita mengundi, kita dapat wakil rakyat yang tadi itulah. Yang tak cara kita tu. 5 tahun baru cari kita balik. Tapi kalau kita tak mengundi, kita ni orang panggil majmuk. Masyarakat majmuk. Maksud dia kita ni ada juga dengan non-muslim dan sebagainya. Kita bukannya macam Arab Saudi, Islam 100%. Jadi kalau kita orang Islam tak mengundi, jadi hak mengundi non-muslim. Non-muslim dia akan mengundi yang wakil rakyat non-muslim juga. Bila mana orang Islam tak mengundi, sebab kata mengundi ni tak molek dan sebagainya, jadi non-muslim yang mengundi. Bila non-muslim mengundi, jadi non-muslim dia akan mengundi non-muslim, jadi non-muslim yang akan jadi wakil rakyat kita. Bila mana dah dia wakil rakyat ni ketua lah, bila mana dah naik ketua kita yang wakil rakyat, waktu tu teruk bagi kita. Dia nak buat macam-macam, kita tak boleh kata apa dah lepas tu. Jadi bila mana jadi macam tu, jadi ulama kata mengundilah walau macam mana pun wakil rakyat tadi tu. Sebab apa? Sebab ni di antara dua mudarat ni, kita pilih hak mudarat yang paling ringan. Apa dia mudarat yang paling ringan dengan mudarat hak besar? Mudarat besar dia tu agama kita. Mudarat hak ringan ni hak harta dan sebagainya. Tapi kalau boleh molek, dua-dua molek, pilih hak molek lah dah. Sebab apa duk cari hak payah-payah tu? Ni masalah kalau dua-dua tak molek. Gitu. Faham sini? Sambung dah. Ni bukan politik ni nak bagi tahu cara macam ni dah. Kita faham daripada kaedah ni. Demo tak boleh mengundi lagi, nanti nak mengundi macam tu dah. Minha la yajuzu syurbul khamari wal maisiri li'anna dararahuma a'zamu min naf'ihima. Tidak haruslah oleh minum arak dan main judi. Minum arak tu soju, arak Korea tu. Dulu Ustaz pernah jadi imam dekat Korea dulu. Tu sungguh-sungguh Ustaz tak tipu. Nak dekat 2 tahun juga. Hari pertama, minggu pertama Ustaz mai. Hari Khamis malam tu dekat depan bus stop ada orang duduk sujud.
Sungguh, duk ingat lagi. Budak muda gitulah, dia duduk sujud depan bus stop tu, Masya Allah, hidayah dia. Rupanya esok orang budak tu mabuk. Dia punya mabuk tu sampai dia sujud dekat bus stop tu. Dia orang sana mabuk gila-gila tu. Ada hari Minggu, weekend dia orang tu, dia orang minum arak tu, bagi mabuk gitu. Apa gitu, tak tahu dah. Jadi, la yajuzu syurbul khamari wal maisir. Tak haruslah oleh minum arak dan juga maisir. Maisir ni gamble, judi. Apa tak boleh? Li'anna dararahuma a'zamu min naf'ihima. Kerana mudarat kedua dia, arak dengan judi ni lebih besar daripada manfaat kedua dia. Arak dengan judi. Jadi kalau demo tension lah. Start marah, tension, minum arak, hilang siap tension. Jangan dah. Contohlah, ataupun judi. Judi tu kalau demo main tu, kalau tertiba demo ong tu, boleh sejuta ke, tak tahulah kan, demo boleh, kalau tertiba demo dapat lah. Banyak orang tu menang tu. Itu orang panggil manfaat dia. Tapi darurat dia ke apa? Darurat dia kalau minum arak tu, dia mau pergi buat orang apa, kok se kepala dia mau pening kan. Tak mikir ke apa, bunuh orang lah ke apa. Satu, judi tu darurat dia ke apa tu, perhabis harta sia-sia. Nak menang tu sekali. Nak perhabis duit tu 10 kali, 1 kali tu. Jadi kerana darurat dia lebih teruk daripada manfaat, maka tak boleh buat. Minha, sebahagian dia lagi, syuri'a fid dini al-qisasu wal hududu wa qitalu qati'it tariqi. Syuri'a, disyariatkan fid din, pada agama ni, al-qisasu, qisas, wal hududu, hudud, wa qitalu qati'it tariqi, dan bunuh qati'it tariq, penyamun. Qati'it tariq, penyamun, orang cegat tengah jalan. Minha, sebahagian dia lagi, yajuzu lil muttari akhdhu ta'amil ghairi qahra. Harus bagi muttari, orang yang darurat, tak ada makanan ni, dia boleh ke apa? Akhdhu ta'amil ghairi qahra, oleh ambil ta'amil ghairi, makanan orang lain, qahra, secara paksa. Dia tak ada makanan, dia lapar sangat-sangat ni, orang sebelah dia ada makanan, kawan tu kenyang, apa tak saya bagi ke dia? Dia boleh paksa ambil sebab nak hilang darurat dia. Minha yajuzu qat'u syajaratil ghairi idza hasala fi hawa'i darihi. Haruslah oleh potong syajaratil ghairi, pokok orang lain, idza hasala fi hawa'i darihi, apabila terhasillah oleh syajarah tadi tu, fi hawa'i darihi, pada ruang udara darihi, rumahnya seseorang. Jiran sebelah kita dia tanam pokok, lepas tu pokok dia tu masuk dekat rumah kita. Kita boleh nak kerat. Sebab apa? Sebab dia menyakiti tempat kita dah. Minha, sebahagian dia lagi, law wajadal muttarru maitatan wa ta'ama ghaibin. Law wajadal muttarru maitatan wa ta'ama ghaibin. Kalaulah mendapati oleh muttarru, orang muttarru ni orang darurat, lapar sangat, orang darurat, maitatan wa ta'ama ghaibin, akan bangkai, dan wa ta'ama ghaibin, dan makanan ta'ama ghaib, makanan orang tak ada. Ghaib ni tiada, makanan orang tak ada kat situ. Dia ni tak ada makanan, darurat ni, tak ada makanan dah, duit pun habis dah, nak makan ke apa. Tiba-tiba ada kucing mati. Kucing sedap tak? Kucing payah dah, geli katak lah, sedap asyik. Adalah siapa-siapa pun, ada kucing mati. Lepas tu sebelah tu ada KFC. Tapi KFC tu orang lain punya. Tuai dia tak ada situ. Jadi dia lapar ni. Ada kucing mati, ada nasi lemak. Nasi lemak tu tuai tak ada. Dia nak makan hak mana? Nak makan kucing mati tadi, dia kena masak sikit, ke nak makan nasi lemak? Bapa nak kena makan nasi lemak tuai tak ada. Makan nasi lemak yang makan selalu, kucing nak kena masak pula dah. Ayah tak kira gitu. Kalau ada mayat dengan makanan tapi tuai tak ada, dia nak kena makan mana? Nasi lemak, semua atas nasi lemak. Kita tengok tu. Idza ta'arada mafsadatan ru'iya a'zamu ma dararat birtikabi akhafihima. Apabila berlawanan di antara dua mudarat, dia kena jaga darurat yang lebih besar dengan buat darurat yang lebih ringan. Dia kena makan kucing tadi tu. Sedap kucing, terang makan sekali dah. Fal asahu, tengok ni. Fal asahu, maka bermula pendapat yang asah,
annahu ya'kul maitata. Dia tu ya'kulul maitata, makan akan bangkai. Dia makan kucing. Sebab apa dia boleh makan kucing? Bangkai. Li'annaha mubahatun bin nafsi. Li'annaha maitah. Kerana bangkai tadi tu mubahatun bin nafsi. Dibolehkan dengan nas. Syariat bagi, kalau kita darurat, kita bolehlah makan bangkai tadi tu. Ni kawan ni darurat, tak ada makanan. Jadi bangkai yang haram jadi halal kepada dia. Wa ta'amal ghairi bil ijtihadi. Sedangkan ta'amal ghairi, makanan orang yang tak ada dekat situ tu, bil ijtihadi, dengan ijtihad. Ada sebagian ulama dia kata, kalau orang tak ada, kita lapar, kita boleh makanan orang lah, makan makanan orang lain. Jadi dekat sini nas. Quran bagi tahu dengan ijtihad ulama bagi tahu mana yang lebih tinggi. Of course ada Quran lebih tinggi. Jadi bila mana macam tu, kita buat yang Quran bagi tahu. Gapo? Kita darurat, jadi orang darurat boleh makan bangkai, makan bangkai. Kita darurat, orang darurat boleh makan makanan orang yang tak ada dekat situ, maka ijtihad ulama kata boleh, tapi dekat sini Quran lebih kuat, maka kita ikut Quran. Makanlah bangkai tadi. Faham? Jangan main ni. Ni ustaz kat depan ni, jangan duk main. Baru masuk tak tahu lagi kan. Adab dia ustaz ngajar jangan duk main. Jangan duk seronok. Jangan bagi ustaz marah dah. Al-qaidatu at-tasi'ah asyarata. Kaedah yang ke-19. Kaedah yang ke-19. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid, tolak kerosakan, muqaddamun ala jalbil masalih. Muqaddam, didahulukan, ala jalbil masalih, di atas tarik manfaat. Dar'ul mafasid, tolak kerosakan, muqaddam, didahulukan, ala jalbil masalih. Jalabah ni mendatangkan, di atas mendatangkan, maksudnya di atas tarik maslahat. Satu benda, kalau kita buat benda ni, tak berlaku kerosakan. Tapi kalau kita buat sebalik dia, kita ambil manfaat. Jadi nak dahulukan mana? Kaedah ni bagi tahu, tolak kerosakan lebih didahulukan daripada tarik manfaat. Dah nampak situ. Al-amsilah, contoh. Al-mubalaghatu fil madmati wal istinsyaqi masnunatun. Apa tu mubalaghah? Bersangatan fil madmati wal istinsyaq, pada berkumur-kumur, wal istinsyaq, dan memasukkan air ke dalam hidung tu, masnunatun, disunatkan. Memang syariat suruh kita waktu wuduk tu, kita buat masuk air dalam hidung, buat masuk air dalam mulut ni, kumur-kumur, masuk air dalam hidung. Apa mubalaghah? Buat banyak-banyak, bukan banyak-banyak, buat kuat-kuat, tarik kuat, sakit tak apa. Sunat masnunah, buat comel buat gitu. Tapi wa tukrahu lis-shaimi, dimakruhkan buat hak tadi tu, al-mubalaghah tadi tu, lis-shaim, bagi orang puasa. Sebab apa? Hifzan lis-shaumi, kerana nak jaga, lis-shaumi, bagi puasa, min ayyatruqa ilaihil mubtilu, min ayyatruqa, daripada membawa, ilaihi, kepadanya asab, al-mubtilu, oleh al-mubtil, perkara yang membatalkan puasa. Jadi dekat sini, kalau kita buat masuk air dalam mulut, kita batal puasa. Satu, tu orang panggil kerosakan. Satu lagi, kalau kita bersungguh-sungguh kumur masuk air dalam hidung, bersungguh-sungguh tu, itu orang panggil sunat. Nabi suruh. Tak ingat dah, dia bagi tahu balighu macam mana tak ingat, tapi Nabi suruh. Jadi dekat situ, kalau kita buat hak Nabi suruh, dapat pahala sunat. Tapi kalau kita tak buat, kita tak dapat tolak kerosakan. Apa dia? Batal puasa. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tolak kerosakan didahulukan daripada tarik manfaat, mendatangkan manfaat. Jadi kita kata makruh kumur kuat-kuat, masuk air dalam hidung kuat, banyak-banyak kuat-kuat waktu puasa tadi itu. Minha, sebahagian dia lagi. Takhlilu sya'ri sunnatun fit taharati. Takhlilu sya'ri, menyelat bulu tadi tu, sunnatun fit taharah, adalah sunat pada bersuci. Jadi waktu wuduk tu sunat kita buat gini. Jadi kalau ada orang tangan lebat tu ataupun rambut kita buat gitu gitu. Sunat tadi tu. Tapi wa yukrahu lil muhrimi, dimakruhkan bagi orang muhrim.
Orang muhrim ni orang berihram. Bukan orang tak boleh nikah tu, orang tak boleh nikah tu mahram. Tapi kita semua dia sebut muhrim lah. Hak semua mahram. Kalau muhrim ni orang hak pakai kain ihram tu. Tapi tak ada masalah. Gapalah dah perkataan je. Wa yukrahu lil muhrim, dimakruhkan akan menyelat waktu wuduk buat banyak-banyak tonyuh-tonyuh bagi orang berihram. Sebab apa? Hifzan min suquti sya'rihi. Kerana nak jaga min suquti sya'rihi, daripada jatuh sya'rihi, bulunya muhrim. Jadi kalau jatuh bulu kena bayar dam. Tapi kalau kita buat banyak-banyak macam tu dapat pahala, Nabi suruh. Tapi kalau buat cabut bulu. Jadi kita pilih hak yang jangan buat. Jadi tak payah buat. Keluar hukum makruh. Ada tanya dia mana? Budak-budak kecil-kecil dia. Kalau kita buat main masjid, kita boleh hajar budak kecil, bukan budak hak mumayyiz, budak hak sebelum tu lagi, hak duk main kat belakang tu. Hak tak cerdik lagi tu. Kalau kita buat main dia kecil-kecil dalam masjid, kita boleh hajar dia. Daripada kecil lagi dia kenal masjid dan sebagainya dia. Satu. Yang kedua pula, tapi kalau kita buat main dia dalam masjid, dia budak, okay, dia duk main, duk gaduh dia kat belakang. Orang depan tu imam tu tak baca, lupa habis dah. Jadi nak bawa budak kecil supaya dia kenal masjid, ataupun tak payah bawa budak supaya dia tak kacau orang hak duk jaga tak. Dia tak kacau orang hak duk semayang tak betul. Hak mana? Ha? Tak dengar. Bapa tak payah bawa budak boleh kenal masjid ni. Ha. Ganggu. Kok mana boleh kecek gitu? Ni darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Tolak kerosakan lebih diutamakan daripada tarik mendatangkan manfaat. Apa dia manfaat dia? Kalau kita bawa budak tu kenal masjid daripada kecil lagi. Tu manfaat. Kerosakan dia apa? Dia duk main-main kat belakang. Orang duk semayang tak ingat dah rakaat ke apa, tak tahu dah tu email nak marah habis-habis dah. Bising budak kat belakang. Jadi bila mana macam ni, kaedah fiqh dekat sinilah dia bagi tahu tak apalah kita tolak kerosakan lebih lagi daripada kita ambil manfaat. Budak tadi tak payah bawa lah, tunggu dia besar cerdik sikit baru kita bawa. Duduk kat rumah. Jadi biar kat masjid ni tenang. Tu imam tak serabut, makmum tak serabut dan sebagainya. Tapi budak tak kenal masjid. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Tolak kerosakan lebih didahulukan daripada tarik bawa datang manfaat. Itu seolah-olah kita boleh keluarkan hukum macam tu lah daripada kaedah ni. Kalau orang tanya, molek tak bawa budak kecil-kecil? Hak budak hak besar, hak dah mumayyiz tu tak apalah ni. Hak yang tak cerdik lagi duduk lari-lari kat belakang. Ada kawan tu duduk semaya. Tu budak kecil tak kata dia budak. Pok cik tu kan semaya atas kursi. Dia semaya waktu nak rokok dia duduk okey. Budak tak ambil kursi boleh. Oh cik tu tak tahu kursi tak ada, duduk lentang. Duduk sampai tunggu orang habis semayang. Tu kemarin baru-baru ni cek otak dia gegar jatuh gitu. Ada. Minha sebahagian lagi. Sumiha fi tarki ba'dil wajibat. Sumiha dimaafkan fi tarki ba'dil wajibat, pada meninggalkan sebahagian kewajipan-kewajipan. Apa tu? Bi adna masyaqqatin. Bi adna masyaqqatin, dengan serendah-rendah masyaqqah kepayahan. Kal qiyami fi salati wal fitri wat taharati, seperti berdiri dalam semaya wal fitri. Fitri ni tak puasa. Wat taharati, dan taharah. Kalau kita ada darurat boleh tak puasa. Taharah ni kalau macam tak ada air boleh tayamum. Maksudnya gitulah. Lil maridhi lah, kepada orang sakit dia. Walam yusamah fil iqdami al manhiyat wa khususan lil kabairi. Walam yusamah, dan tidak apa tu yusamah, tidak dimaaf. Maksudnya tidak diberi keringanan, tidak dimaaf fil iqdami al manhiyat, pada mengerjakan al manhiyat, di atas al manhi, perkara-perkara yang ditegah. Wa khususan lil kabair, lebih-lebih lagi lil kabair, bagi dosa-dosa besar. Jadi syariat ni dia suruh kita buat ibadat, satu suruhan, satu lagi syariat
Dia suruh kita syariat larang kita buat dosa. Suruh ibadat, larang buat dosa. Masalah ibadat ni, kalau demo ada masalah masyarakat sikit-sikit pun beres aja. Tak ada masalah apa, janji buat. Semaya wajib berdiri. Semaya wajib berdiri. Dah kalau demo sakit, duduk tak apa. Puasa wajib puasa. Ya, wajib puasa bulan Ramadan. Tapi kalau demo musafir, tak puasa tak apa. Jadi syariat bagi. Tapi dalam masalah kejahatan ni, syariat tak bagi buat. Kita nak nikah, kita tak nikah lagi, tapi rasa nak bersama, tak apa, demo berzina dulu, tak apa. Tak boleh macam tu. Faham tak situ? Dalam masalah ibadat, syariat musamah, syariat bagi kemaafan. Tapi dalam masalah manhiyat, dosa, syariat tak bagi kemaafan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Qala Allah Ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun. Dan bermula orang-orang hum, dia orang tadi tu li furujihim hafizun. Li furujihim, bagi faraj dia orang, hafizun, memelihara. Dan bagi orang yang memelihara kemaluan, ada illa, ni maksud dia dapat manfaat dah. Illa ala azwajihim, kecuali ke atas qad aflaha, telah berjaya orang yang mukmin dan semayang apa semua tu, orang yang jaga kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali ke atas isteri-isteri mereka, au ma malakat aymanuhum, ataupun yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. Apa tu? Hamba, ataupun hamba-hamba mereka. Fa iddahum ghairu malumin, maka sesungguhnya allazi tadi tu ghairu malumin, tak dicela. Maksud dia berjaya lah. Antara dia pun orang yang jaga kemaluan. Maksud dia tak buat benda, dia tak bersama. Kecuali yang boleh. Siapa dia? Tak dicela tu bersama dengan isteri. Semalam contohlah kan. Dengan hamba. Gitu tu. Fa innahum ghairu malumin, maka bersama dengan isteri tu ghairu malumin, tak dicela. Bersama tau bersama. Apa bersama? Ambil satu benda, tak sama-sama gitu. Orang bersama dah. Faman ibtagha wara'a dhalik, maka sesiapa ibtagha wara'a dhalik, dia cari akan selain demikian. Pergi cari pelacur ke na'uzubillah min zalik ataupun sebagai dia. Faulaika humul adun, maka mereka itu humul adun, adalah orang yang melampau. Hum al-adun, mereka itu adalah orang yang melampau. Difaham pada ayat tadi, al-qaidah al-ashrun, kaedah yang ke-20. Apa kaedah ke-20? Al-aslu fil abdha' at-tahrim. Al-aslu fil abdha', asal bagi kemaluan, abdha' ni kemaluan. Buduk, abdha', kemaluan-kemaluan, at-tahrim adalah haram. Dia kaedah ni dia lawan kepada kaedah satu lagi. Ini kaedah fiqh, al-aslu fil asya' al-ibahah. Kaedah fiqh, asal bagi sesuatu al-ibahah adalah boleh. Maksud dia semua benda dekat dunia ni, kalau tak ada nas yang melarang, benda tu boleh. Benda tu boleh. Asal bagi satu benda adalah boleh. Contoh kalau Nabi tak ada kata apa, bolehlah benda tu. Kenguru boleh makan tak kenguru? Lepas tu tak tahulah dia ada kuku ke tak ada, ustaz pun tak tahu juga kan. Katalah kenguru ni dia tak ada kuku, dia kuku macam binatang buas, dia tak ada gigi macam binatang buas, hak Nabi tak bagi. Dia tak ada kuku macam burung, hak Nabi tak bagi. Tapi Nabi pun tak sebut kenguru. Tak ada kat Arab kenguru kat Australia tu, jauh tu. Lepas tu, boleh tak kenguru makan? Kenguru boleh makan, tak makan mati. Tak bukan cerita tu. Kita boleh makan kenguru. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal bagi satu benda adalah boleh. Boleh makan kenguru. Diigat, sembelih molek-molek, makan. Buat kenduri, ya. Gitu. Khatam Quran, sembelih kenguru, makan. Boleh. Asal bagi satu benda adalah boleh. Zirafah, penguin, katalah gapo-gapo semua-semua tu. Kalau tak ada dalil yang melarang, boleh. Itu semua. Tapi kemaluan terbalik. Kemaluan dia lain pula. Oretina tu,
Boleh tak? Tak ada apa kita nak bersama dengan dia tak? Al-aslu fil abda' at-tahrim. Asal pada kemaluan. Kemaluan ni maksud dia faraj lah. Adalah haram. Faham sini? Al-amsilah. Mana boleh kecek itu? Ini dia bagi contoh. Minha. Idza ikhtalatat mahrumatun biniswatin qaryatin mahsuratin. Idza apabila ikhtalatat bercampur. Apa tu? Mahramatun biniswatin qaryatin mahsuratin. Oleh mahram, apabila bercampur oleh mahram, seorang mahram, biniswatin qaryatin mahsuratin. Biniswatin dengan perempuan, niswah ni perempuan ramai dengan perempuan, qaryatin satu kampung, mahsuratin yang boleh dihitung. Mahsurah ni boleh kira, dia tak banyak sangat. Orang panggil mahsurah, imamul mahsurin, imam bagi makmum yang kalau dia tengok, oh dia boleh harap. Kalau macam banyak sangat tu orang panggil ghairu mahsurah. Mahsurah ni boleh dihitung. Okey. Kita ada kakak adik perempuan. Kita boleh tak kahwin dengan kakak adik perempuan kita? Hak betul ni, bukan yang angkat tu. Boleh ke tak? Tak boleh. Satu dah. Okey. Demo ada kakak ataupun demo ada adik perempuan, hak mak ayah sama darah daging dengan demo ni tak boleh kahwin, tak boleh. Tertiba dekat satu kampung tu, katalah kampung tu, kampung kecil ada kot perempuan ada 20 orang. Orang kata dekat kampung tu ada kakak demo, sore, tapi tak tahu hak mana. Tapi demo nak kahwin dengan orang kampung tu. Tertiba tengok comel, jatuh cinta. Tapi orang kampung tu demo nak kahwin. Boleh ke tak? Tapi masalah dia dekat dalam kampung tu 20 orang tu, salah satu perempuan tadi tu ada kakak demo. Itu tu masalah dia. Jadi jawab dia, sambung, imtana'a al-ijtihadu. Nescaya tertegahlah oleh ijtihad. Ijtihad ni dia dicari, dia ijtihad, dia sungguh-sungguh. Hak ni bukan kakak dia kot, muka tak sama, dia ijtihad. Tertegahlah oleh ijtihad. Sebab apa? Li'anna min syartil ijtihadi fi syai'i, kerana sesungguhnya min syartil ijtihad, sebahagian daripada syarat ijtihad fi syai' pada sesuatu, ayyakuna asluhu mubahatan, bahawasanya adalah asalnya syai' tadi itu mubahatan. Mubah ni harus, hatta yata'ayyada bidzalikal aslul ijtihadi, hatta sehingga yata'ayyada terkuat zalikal aslul ijtihadi, oleh demikian asal ijtihad tadi tu. Wah, nampak situ dia. Kita tak boleh nak ijtihad. Dia kan daripada 20 orang hak kampung tadi tu, dia nak kahwin dengan seorang tu, dia tengok hak ni ikut kakak dia ijtihad, dia tengok habis dari segi rupa dan sebagainya. Tak boleh. Sebab nak ijtihad, asal dia tu kena mubah. Sedangkan hak ni asal dia adalah haram. Asal haram kat mana? Dia haram nak kahwin dengan salah seorang daripada perempuan dekat kampung tadi tu. Sebab kakak dia. Cuma dia tak tahu. Tapi kalau ramai, satu kampung tu 300 orang Tino, 200 orang Tino, ramai tu. Hak tu tak apalah dah. Salah seorang daripada 300 orang tadi tu, kakak dia. Boleh. Wa innama jazan nikahu, dan hanya saja boleh oleh nikah fi suratin ghairil mahsurati, pada gambaran ghairil mahsura, yang tidak boleh dihitung, yang tidak boleh dibilang. Ramai sangat, banyak sangat. Sebab apa boleh? Rukhsatan, kerana rukhsah ni kerana keringanan, li'alla yansadda babun nikahi, li'alla supaya tidak yansadda babun nikah, tertutup oleh pintu nikah, wa yanfatihu babul sifahi, dan terbuka babus sifahi, oleh pintu kejahatan. Safih, pintu kejahatan. Bodoh dah. Jadi kalau ramai sangat, tak apalah bagi nikah. Sebab apa? Kalau tak bagi sekali dia pergi buat benda hak tak molek pula dah. Jadi tak apa kalau ramai sangat. Jadi masalah dia, kalau dalam masalah buduk ni, dia jaga sungguh. Sebab tu dulu kalau dia mau ingat waktu PKP tu, dia ada nikah online. Ada siapa sempat tahu dah. Hidup lagi waktu PKP dah. Waktu PKP tu ada nikah online ni, perempuan dekat sini
hak yang tukang tu hak wali duduk kat wali dia, tukang akad nikah tu duduk kat sana. Lelaki dengan wali tu duduk suku-suku. Asal dia syarat, antara syarat sah nikah ni, dia kena sekali, dia kena ada ijab kabul. Maksud dia wali dekat situ, si penerima tu yang laki tadi itulah kan, tak kisah dia ke wakil, dia duduk kat situ. Kalau online dia tak duduk situ, dia jauh-jauh. Tapi online kan kita jelas-jelas nampak muka. Betul lah, jelas-jelas nampak muka, tapi dekat online tu dia tak sejelas duduk depan-depan. Kalau duduk depan-depan, muayyanah ni memang dia betul-betul dah. Tapi kalau online ni boleh jadi orang boleh nipu dan sebagainya dia gitu kan. Dia adalah peratus boleh berlaku dia tak muayyanah, dia tak duduk depan-depan. Jadi sebagai ulama dia tak say, dia kata nikah online tu tak comel. Bapa tak comel nikah online. Al aslu fil abdha. Dah payah sebut dah. Al aslu fil abdha at-tahrim. Asal pada kemaluan tadi tu adalah haram. Hak lain kita boleh hejaz, nak beli online apa kita boleh hejaz. Sebab asal dia halal, jadi benda boleh hejaz. Tapi kemaluan ni asal dia haram. Bila mana haram, kena ikut hak sungguh-sungguh. Jadi kalau hak waktu Covid dulu tu memang tak boleh lintas negeri apa semua, tapi apa buat jelas satu surat yang kata boleh wali lintas negeri untuk perkahwinan dan sebagainya. Benda selagi boleh hejaz, hejaz. Sebab tu tak boleh. Bukan tak boleh lah, maksud dia ada sebahagian tu dia kata tak, jangan nikah online tu. Sebab apa? Aslu fil abdha at-tahrim. Sebab masalah kemaluan, masalah orang perempuan ni kita kena jaga betul-betul. Kedua pula, minha law wakala syakhsan fi syira'i jariyatin wa wasafaha. Kalalah mewakil oleh seseorang, kalalah mewakil akan seseorang fi syira'i jariyah, pada membeli hamba perempuan. Zaman dululah, zaman sekarang tak ada. Demo pergi pasar beli hamba perempuan, seronok dah zaman dulu dah. Wa wasafaha, dan mensifatlah oleh ia hak akannya jariah. Beli hamba perempuan hak macam ni, hak hidung mancung, comel gini. Fashtaral wakilu jariyatan bisifati, maka membelilah oleh wakil jariyatan akan hamba tadi tu bisifati, mutalabbisatan bisifah, dengan sifat yang disebut. Tengok wa mata qabla ay yusallimaha lil muwakkili, matilah oleh wakil ni orang yang terima wakil dari tu, qabla ay yusallimaha, sebelum serah oleh wakil akan nyanyi jariah lil muwakkili, kepada si pewakil. Si pewakil kata pada wakil, dia mau pergi pasar beli hamba macam ni gini. Mak Saleh katalah kan. Lepas tu si wakil tadi pergi beli bawa balik, dia tak ada bagi, dia mati dulu. Lepas tu yang muwakil tu, boleh tak dia nak ambil hamba tadi, lepas tu dia nak balik, nak bersama dengan hamba tadi? Boleh ke tidak? Ya beli hamba nak bersama je dah. Supaya dia mau beli kuda, nak naik, beli hamba nak bersama, hamba perempuan. Salah satu sebab nak belilah. Jawab dia, lam yahilla lil muwakkili wat'uha, tidak halal lah lil muwakkili, kepada si pewakil, wat'uha, oleh wakti, oleh jimaknya jariah. Sebab apa tak boleh? Lihtimali annahu ishtaraha li nafsihi, lihtimali, kerana ihtimal ni ada kemungkinan, ada kebarangkalian. Lihtimali, kerana ihtimal, annahu, sesungguhnya, ishtaraha li nafsihi, belilah oleh wakil akan nyanyi jariah li nafsihi, untuk dirinya wakil. Dia tak boleh juga nak ambil, nak bersama dengan perempuan tadi tu. Sebab apa? Boleh jadi hak ni wakil beli untuk diri dia, cuma dia mati, jadi dia tak bagi tahulah. Jaga sampai macam tu, masalah abdha, masalah kemaluan ni. Wa in kana syira'ul wakili jariyata bisifatil mazkuri zahiratan fil hilli. Wa in ghayah, walaupun kana syira'ul wakili, adalah pembelian wakil al-jariyah tadi tu bisifatil mazkurati, dengan sifat yang telah disebutkan, zahiratan fil hilli, zahir, jelas, fil hilli, pada halal, jelas-jelas dah macam hak yang dipesan dulu. Tetap tak boleh juga. Sebab apa? Walakin, akan tetapi, al aslu at-tahrim, asal adalah haram.
hatta yatayaqqana sababul hilli, hatta sehingga yatayaqqana, nyatalah sababul hilli, oleh sebab halal. Kalau ada sebab hak lain seperti ada saksi, walaupun wakil tadi tu mati tapi dia beli tu, dia cakap dekat tuan kedai, ha ni kita nak beli dekat kawan tu, ada saksi, baru jadi halal. Kalau tidak, haram. Sebab masalah kemaluan ni asal dia adalah haram. Sebab tu hak dulu tu ada tu siapa tu, dia orang nikah kat Perlis tu. Lepas tu dia kata, aku nikahkan kau dengan perempuan ni nak sampai habis. Lepas tu hak lelaki tu jawab, aku terima. I do, aku terima. Dalam mazhab Syafi'i kita, hak muktamad, aku terima nikah dia. Sebab kalau sebut aku terima tu, terima gapo dia? Banyak benda boleh terima, boleh ihtimal. Tapi hak pendapat kedua, aku terima tu pun okey dah, tak ada masalah gapo, sah dah. Cuma bila mana hak ni dia berkaitan dengan abdha', dia berkaitan dengan kemaluan, jadi al-aslu fil abdha' at-tahrim. Masalah kemaluan ni kena amat-amati, kena jaga sungguh-sungguh. Jadi sepatutnya kena ikut hak yang muktamad, aku terima nikah dia. Kena bagi tahu gitu. Tapi dia mula nikah dah, tak ada salah ke apa lah, dah benda dah lepas. Cuma lepas-lepas ni bagi tahu, gitulah cara dia. Minha, sebahagian dia lagi, wat'us sarara allati yujlaina min mawdhi'il harbi. Ada wat'us sarara, wati jima, sararaya. Sararaya ni tawanan perempuan, tawanan perempuan, allati yang yujlabna, yang yujlabna, diambil ataupun ditawan, diambil min mawdhi'il harbi, daripada tempat peperangan. Jawab dia, kalau perang, lepas tu dapat hamba perempuan, hamba perempuan tu boleh tak nak bersama dengan dia? Hamba perempuan yang ghanimah tadi tu. Dia gini, waktu perang, dia ada dua jenis harta. Kalau menang lah, kalau sakit je lah. Kalau kena bunuh ataupun jadi hamba lah. Tapi kalau menang, kalau dekat badan mayat yang kita bunuh tu, kita bunuh kawan tu, lepas tu baju dia, apa tu, senjata dia, gapo kan, kuda dia, kata-kata duduk sekali dengan dia tu, itu tu orang panggil salab. Salab ni kita ambil ke si pembunuh. Siapa bunuh dia ambil. Nak faham sini? Satu lagi yang banyak-banyak, orang pergi perang ni dia bawa macam-macam, perlu lah apa macam-macam. Zaman dulu bawa, kalau kita boleh takluk satu negeri, boleh buka satu kota, hak isteri-isteri dia orang, anak-anak dia orang semua tu, satu kota tu dapat ke kita. Jadi hak dapat ke kita, hak satu kota tu orang panggil ghanimah. Harta yang paling halal apa dia? Harta yang paling halal, pekerjaan harta yang paling halal adalah harta ghanimah, harta peperangan. Maksud dia, perang tu dia membunuh orang mati-mati, sampai bagi mati, itu yang paling halal. Kok mana boleh jadi gitu? Bukan yang paling halal kita berniaga cari duit ke, kita usaha buka kedai ke. Tak, yang paling halal adalah ghanimah. Sebab apa? Sebab kita perang tu i'la'i kalimatillah, kita nak meninggikan kalimah Allah. Bila mana kita nak meninggikan kalimah Allah, maka husul, orang panggil natijah dia, yang kita dapat tu yang paling halal, ghanimah tu, harta darah tu. Jadi kalau kita boleh orang perempuan, kita takluk satu negeri, lepas tu semua yang, kalau cara orang dulu tu, semua yang negeri tu kita punya lah. Sebab dah perang, orang panggil ghanimah. Lepas tu boleh tak hak perempuan tadi tu kita nak pergi bersama dengan dia? Dah. Jawab dia, la tahillu, tidak halal. Tak boleh lagi. Tak dapat lagi. Bila nak dapat tu, dia memang satu dia kena ibrak. Ibrak ni macam iddah, 1 bulan. Dah. Satu lagi, walaupun kita sebelum bahagi tak halal lagi. Illa ayyan tasiba fil maghanimi. Illa kecuali ayyan tasiba fil maghanimi min jihatil imami, melantik fil maghanimi pada harta-harta ghanimah,
min jihatil imami, daripada pihak imam, maf'ul. May yahsunu qismatuha, akan orang yang yahsunu qismatuha, baiklah oleh pembahagian dia maghanimah. Fayuqsimuha, maka membahagilah man tadi akan ghanimah tadi tu, min ghairi khifin wala zulmin, min ghairi khifin, daripada tanpa khianat, wala zulmin, dan daripada tanpa zalim. Jadi selepas kita perang dia perang macam tu je. Kalau kita menang, kita boleh negara tu, boleh kota tu, boleh negeri tu, kalau kita menang. Kalau kita kalah, kita jadi macam tu pula. Tu Spanyol tu, Ronaldo, kenal Ronaldo? Kenal ada? Bukan Ronaldo Brazil tu, Ronaldo hak sekarang ni. Dia tu dia mana? Spanyol ke Portugis? Portugal. Belah-belah sana tu lah, Ustaz pun tak tahu juga dah. Spanyol, Portugis tu dulu tu Islam tu, Cordova tu. Tapi perang macam tu dah. Bila kalah, dia tukar habis semua. Jadi macam itulah juga. Jadi perang, kalau kita menang, kita dapatlah semua tu. Habis kalau kita kalah, kita habis, kita semua tak ada. Hak yang dia orang tu tak ada dari Islam. Sekarang ni Kristian dah. Kita ni alhamdulillah. Allah, Filipin tu Manila, betul tak nama ibu negara dia? Manila. Filipin tu dulu Islam tu. Dia Islam, tapi dia sedap sebut Islam, guna bahasa Kelantan juga. Filipin tu dulu Islam tu. Lah ni Kristian. Sebab apa? Moga hak jajah Filipin tu. Siapa jajah Filipin? Siapa tak tahu juga. Gitulah Portugis ke Belanda, jenis geng-geng itulah. Dia Portugis tu, dia ni Kristian Katolik. Dia jajah, ditukar habis agama. Alhamdulillah, kita ni tak. Kita ni hak jajah kita ni British. British ni dia tak kacau sangat agama, dia penjajah yang baik. Dia jahat. Tapi dalam masalah ni alhamdulillah dia kacau daulat gitu je. Jadi agama kita duduk Islam sampai sekarang. Alhamdulillah lah. Filipin tu Portugis jajah. Portugis kot tak tahu juga. Tapi tukar agama dia orang. Sekarang ni dia orang ni Kristian. Nak bagi tak perang macam tu. Kalau demo dapat semua. Kalau demo tak ada, demo habis belaka. Gitu dah perang. Jadi dah menang, dapat harta ghanimah, harta yang paling halal. Faham sini? Lepas tu bila dapat harta tu, tak boleh lagi nak ada nak darah demo nak pergi naik, nak terkan dia. Tak boleh, kena bahagi dulu. Sebab al aslu fil abdha at-tahrim. Asal pada kemaluan ni adalah haram. Gitu. Qala Allah Taala, wa'mur bil urf wa'mul bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Suruhlah buat baik dan palinglah daripada orang jahil. Wal urf wal adat. Uruf itu adalah adat. InsyaAllah kita akan sambung esok. Al-Qa'idah Al-Hadiyah wal Ishrun. 21 dah. Kaedah 21. Al-adatu muhakkamatun. Adat dibuat hukum. Wallahu a'lam.